Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi subjek seterusnya, iaitu subjek Arab, subjek akhlak. Kan? Masih ingat lagi tajuk apa untuk pelajaran pertama kita untuk akhlak, iaitu kerja yang produktif. Baik, hari ini kita sambung untuk tajuk seterusnya, iaitu punca produktif orang Islam rendah diri, dan juga tajuk yang kedua, cara nak meningkatkan produktif orang Islam. Kita tengok kelemahan. Apa yang menyebabkan punca produktif orang Islam rendah? Di antara punca produktif orang Islam rendah ialah salah satunya ialah jumlah orang Islam yang terlibat dengan perusahaan dan perniagaan masih sedikit. Umpamanya dalam perusahaan makanan halal. Yang kedua, kurang pengetahuan dan pengalaman akan menyebabkan rendah daya kreativiti, iaitu daya reka, dan tidak inovatif kebolehan mereka cipta. Mungkin owner dia ataupun bos pada kedai tu tak bagi kerjanya pergi kursus ke untuk lebih mahir lagi apa yang dia ceburi dalam kerja yang telah dia buat. Sebab tu jadi kurang pengalaman. Jadi kita sebagai ketua dalam satu perniagaan mesti tengok kerja bawah kita adakah makin mundur ataupun makin berjaya, sukses kita punya perniagaan atau apa yang kita buat dalam satu syarikat untuk jadi berjaya. Baik. Yang ketiga, kurang menyedari bahawa perusahaan dan perniagaan juga merupakan ibadah dan amal soleh. Kurang ada kesedaran perniagaan ni. Dulu Nabi pun berniaga juga, mengembala kambing lagi kan. Malah menjadi fardu kifayah kepada orang Islam. Fardu kifayah ni bukan benda yang wajib, tapi mesti ada perniagaan tu kan. Kalau tak ada, macam mana kita nak dapatkan apa yang kita nak kan. Kedai-kedai, contoh kalau pergi sekolah, hari pertama sekolah, apa yang kita perlu ada? Kasut sekolah. Pergi kat kedai kasut untuk bahagian kasut sekolah kan. Kalau tak ada dekat kita punya tempat kasut sekolah, untuk jual kasut sekolah macam mana? Sebab tu jadi satu je ada dalam satu bandar tu, ada satu kedai kasut, maka yang lain semua boleh dapat beli kat kedai kasut tu walaupun ada satu. Dia mewakili pada semua perniagaan untuk kita punya barang lah, untuk pergi sekolah. Contoh lain apa lagi, macam-macam kan. Okey. Yang keseterusnya, 4, kurang galakan dan sokongan daripada orang Islam. Kurang galakan, kurang ada semangat. Tak ada siapa yang bagi semangat yang baik. Makin mundurkan je, makin menyindir lagi. Apalah kau jual barang macam ni. Pula tu yang berniaga tu jenis hati sensitif, makanya terus tutup kedai kan. Yang kelima, tidak menyedari peranan orang Islam sebagai pelopor, penggerak dan pemimpin dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perniagaan. Kurang ada kesedaran diri. Dia tak nampak orang yang maju macam mana cara dia. Mula-mula memanglah susah, tapi lama-lama di atas usaha dia, maka dapatlah kejayaan. Contoh macam siapa yang orang Islam antaranya, yang terkini lah, yang zaman kita ni, yang paling famous tu siapa? Alif Shukri. Cuba awak tanya daripada awal lagi macam mana dia nak niaga tu jadi macam sekarang kan. Awak tengok kan. Okey. Sekarang ni masuk tajuk kedua, iaitu cara untuk meningkatkan produktif orang Islam. Tadi tu kelemahan, benda-benda yang lemah, benda-benda yang tak baik, benda yang selalu ada pada orang Islam. Okey. Cara untuk meningkatkan produktif orang Islam, terdapat cara yang produktif itu, antaranya ada 9. Yang pertama,
Tidak membuat perkara yang sia-sia dan buang masa. Bukannya kita adakan satu perniagaan tu hanya sekadar tengok macam ramailah berjual kat sini. Kita cubalah apa yang kita boleh buat. Rupanya kita buat benda yang orang tak minta, orang tak nak. Yang kedua, tidak mengabaikan kewajipan Allah. Di balik yang masa yang sama, bila berniaga, jangan lupalah ingat Allah. Dialah yang memberi kita rezeki. Yang ketiga, datang lebih awal ke tempat kerja. Maka hasil yang kita dapat makin banyak, bukan makin sikit. Yang keempat, fokus pada satu tugas tu. Kita buat benda tu sehabis baik. Mula-mula kita rasa macam susah je. Cuba kita selesaikan perkara yang susah tu. Macam mana cara nak jadi benda tu jadi mudah. Macam-macam dah sekarang kan. Gadget dah ada, Google dah ada. Macam mana kita nak jadikan kerja kita gitu jadi yang kreatif, yang kebabum, cantik, macam seronok orang tengok kan. Yang keempat. Yang kelima, elak membuat dua kerja dalam satu masa. Tu yang menyebabkan lemah lah, penat lah, nak cepat balik lah kan. Buat satu, kalau ada orang bos kata buat satu kerja, buat dulu satu kerja tu. Okey. Yang keenam, dulukan kerja mengikut urusan masa, yang disusun mengikut keutamaan. Yang ketujuh, jadikan kerja yang berat sebagai satu cabaran dan ujian. Yang ke-8, memberi latihan dan motivasi kepada pekerja supaya bersemangat semula daripada lemah je, gaji tak naik lah apa. Kita cuba bagi motivasi kat diri dia. Bagi kursus seminggu, bagi dia keluar daripada kawasan dia kerja tu. Mungkin duduk dalam tempat kerja bosan, dia benda yang sama ngadap kan. Cuba kita keluarkan minda dia orang tu. Yang terakhir, bersungguh-sungguh dan istiqomah berterusan. Maka kita akan sama-sama label berjaya macam peniaga asing, peniaga luar daripada orang Islam ni. Okey, setakat ini dulu. Illa liqa. Assalamualaikum.